Perintah Yazid untuk membunuh Imam Husain alaihi salam. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid ke-11, muka surat 508, Ibnu Katsir menulis, kataba Yazidu ila Ibni Ziyadin annahu qad balaghani anna Husainan qad sara ila al-Kufah wa qad ibtuliya bihi zamanuka min bainil azman wa baladuka min bainil buldan wabtulita bihi anta min bainil ummal. Telah menulis Yazid kepada Ibnu Ziyad bahawa aku telah mendengar Husain datang ke Kufah. Telah ia menggugat zaman pemerintahanmu di antara zaman-zaman, dan negerimu di antara negeri-negeri. Telah ia menggugat engkau dan para pegawaimu. Wa'indaha tu'taqu aw ta'udu 'abdan kama tu'tabadul 'abid. Faqatalahu Ibnu Ziyadin wa ba'atha bi ra'sihi ilaihi. Sama ada engkau biarkan ia terlepas bebas atau menawannya sebagaimana hamba sahaya ditawan, maka Ibnu Ziyad membunuh Imam Husain dan mengirim kepala beliau kepada Yazid. Demikianlah catatan Ibnu Katsir, salah seorang yang fanatik kepada Bani Umayyah dan cuba membela Yazid. Sebaliknya, ulama Ahlus Sunnah yang anti dengan Yazid bin Muawiyah menceritakan bahawa terdapat surat arahan langsung daripada Yazid agar membunuh Husain. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, penerbit Dar Ibni Hazm, muka surat 165, pengarangnya menulis, fakataba Yazidu ila walihi bil Iraq Ubaidillah bin Ziyad biqitalihi. Maka Yazid menulis surat kepada gubernurnya di Iraq, Ubaidillah bin Ziyad, untuk memerangi Imam Husain. La'anallahu qatilahu wa ibn Ziyadin ma'ahu wa Yazid aidan. Semoga laknat Allah ke atas pembunuhnya, Ubaidillah bin Ziyad bersamanya, dan juga Yazid bin Muawiyah. Justru itu, ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Suyuti tidak berminat membela sesiapa yang terlibat dalam kes ini. Beliau secara terang-terang melaknat pembunuh Imam Husain, Gubernur Kufah Ubaidillah bin Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Dalam kitab Al-Futuh karya Allamah Abi Muhammad Ahmad bin A'tham Al-Kufi, ulama Ahlus Sunnah kurun ke-4 Hijrah, penerbit Darul Adwa, muka surat 18, pengarangnya menulis, min Abdillah Yazid Amirul Mu'minin ila al-Walid bin Utbah, amma ba'd, fa idza warada 'alayka kitabi hadha fakhudhil bay'ata thaniyan 'ala ahli al-Madinati bitawkid minka 'alayhim. Daripada hamba Allah Yazid kepada Al-Walid bin Utbah, iaitu gubernur Madinah ketika itu, adapun dengan ini, tatkala tiba suratku ini, maka ambillah baiat kedua daripada penduduk Madinah sebagai penegasan kamu atas mereka. Wadhari Abdullah bin Zubair fa innahu la yafutana wa la yanju minna abadan ma dama hayya. Tinggalkanlah Abdullah bin Zubair, sesungguhnya ia tidak akan luput daripada kita dan tidak akan berjaya lari daripada kita selama hidupnya. Walakin ma'a jawabika ilayya Rasul Husain bin Ali. Tetapi aku inginkan jawapan kamu kepadaku dengan kepala Al-Husain bin Ali. Fa in fa'alta dhalika faqad ja'altu laka a'innatal khail wa laka 'indi jaizah wal hadzul awfar wan ni'matu wahidah wassalam. Jika engkau melakukannya, aku telah jadikan engkau panglima pasukan berkuda, dan dari sisiku ganjaran, keberuntungan dan nikmat yang terbaik untukmu. Wassalam. Qala falamma warada al-kitab 'ala al-Walid bin Utbah wa qara'ahu ta'azama dhalika wa qala la wallah la yarani Allahu qatil al-Husain bin Ali. Tatkala surat itu sampai kepada Walid bin Utbah, lalu ia membacanya dengan terkejut dan berkata, tidak, demi Allah, aku tidak mahu Allah melihatku sebagai pembunuh Husain bin Ali. Wa ana la aqtulu ibna binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi walau a'tani Yazid ad-dunya bihadzafiriha. Dan aku tidak akan membunuh anak putri Rasulullah
walaupun aku diberi dunia oleh Yazid sekalian isi-isinya. Artinya, perintah bunuh oleh Yazid telah wujud sejak Imam Husain berada di Madinah lagi dan beliau belum keluar ke Makkah dan Karbala. Tidak mungkinlah ketua pemuda syurga ini memberikan baiat kepada Yazid bin Muawiyah, khalifah kaum munafik yang terkenal sebagai peminum arak itu. Dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnu Athir jilid ketiga, bab tahun 64 Hijrah, muka surat 474, pengarang kitab menulis kata-kata Ibnu Ziyad kepada Musafir bin Syarih, amma qatlil Husain fa innahu asyara alayya Yazid biqatlihi aw qatli fa akhtartu qatlahu. Adapun aku membunuh Husain, ini disebabkan Yazid mengisyaratkan kepadaku untuk membunuhnya atau aku yang dibunuh, maka aku memilih untuk membunuhnya. Dalam kitab Tarikh Al-Yaqubi, penerbit Darus Sadir, jilid kedua, muka surat 242, pengarangnya menulis, wa kana Yazid qad walla Ubaidullah bin Ziyad al-Iraq wa kataba ilaihi. Yazid melantik Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur Iraq dan menulis surat kepadanya, fa in qataltahu wa illa raja'ta ila nasabika wa ila abika Abid fahdhar ayyafutaka. Hendaklah engkau membunuh Husain bin Ali. Jika tidak, engkau kembali kepada keturunan asal bapakmu sebagai hamba sahaya, maka berwaspadalah sebelum peluang itu luput. Dalam kitab Tarikh Dimashqi jilid ke-14, muka surat 213, pengarangnya Ibnu Asakir menulis, wa balagha Yazid khurujuhu fakataba ila Ubaidillah bin Ziyad wa huwa amiluhu ala al-Iraq ya'muruhu bi muharabatihi wa hamalahu ilaihi in zafara bihi. Telah tiba kabar kepada Yazid tentang perjalanan Imam Husain, maka Yazid pun menulis surat kepada Ubaidillah bin Ziyad, iaitu ejennya di Iraq, lalu menyuruhnya memerangi Al-Husain dan membawa pulang kepala Al-Husain kepadanya jika menang. Fawajjaha al-la'inu Ubaidillah bin Ziyad al-jaysha ilaihi ma'a Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas wa addala Al-Husain ila Karbala falaqiyahu Umar bin Sa'd hunaka. Maka Ubaidillah bin Ziyad yang terlaknat, tenteranya serta Sa'ad bin Abi Waqqas menghalakan tentera kepada Al-Husain. Maka Al-Husain pun tersimpanglah ke Karbala, lalu bertembung dengan Umar bin Sa'd di sana. Tatalu faqutila Al-Husain ridwanullahi alaihi wa rahmatuhu wa barakatuhu wa la'natullahi ala qatilihi. Maka berperanglah mereka itu, lalu Husain pun dibunuh, laknat Allah ke atas pembunuhnya. Justru itu terbukti Yazid bin Muawiyah telah memerintahkan tenteranya membunuh Imam Husain bin Ali alaihissalam. Barangkali fakta ini hanya ditemukan dalam kitab yang dikarang oleh para ulama yang tidak fanatik kepada Bani Umayyah, dan mereka menulis dengan jujur. Ada di antara mereka sampai ke peringkat melaknat Yazid. Maka ulama yang pro Bani Umayyah pula cuba sedaya upaya menolak atau menyembunyikan kisah ini. Sekarang tinggal persoalan, menurut Ahlus Sunnah, apakah hukum Yazid yang membunuh Husain? Dalam kitab Syazaratul Dhahab karya Ibnul Imad, jilid pertama, penerbit Dar Ibn Kathir, dalam muka surat yang ke-277, pengarangnya menulis, wa qalat Taftazani, telah berkata Al-Taftazani, wal haq inna ridha Yazid biqatlil Husain wastibsyaruhu bidzalika. Artinya, kisah yang benar ialah Yazid merestui pembunuhan Al-Husain dan menjadikannya berita gembira dengan demikian. Dalam muka surat ini tersebutlah, pengarangnya menulis, wa qala adh-Dhahabi fihi kana nasibiyan fazzan ghalizan yatanawalu al-muskira wa yaf'alu al-munkar iftataha dawlatahu biqatl al-Husain
Wa khatamaha biwaqa'atil harrah. Telah berkata Az-Zahabi tentang Yazid, ia adalah nasibi atau pembenci Ahlul Bait, keras lagi berhati kasar, meminum arak, melakukan perbuatan munkar, membuka kerajaannya dengan pembunuhan Al-Husain dan menutupnya dengan tragedi Al-Harrah. Dalam muka surat 279, pengarangnya menulis kata-kata Syekh Ya'ifi, qala al-Ya'ifi wa ammal hukmu man qatala al-Husain aw amara biqatlih mimman istahalla dhalika fahuwa kafirun. Telah berkata Ya'ifi, adapun hukum orang yang membunuh Al-Husain atau memerintahkan pembunuhannya dari kalangan orang yang menghalalkan perbuatan demikian, maka ia adalah kafir.